Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama lagi pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang mana untuk makluman hadirin dan hadirat, kitab yang kita guna sebagai teks ini adalah nama dia Faslul Khitab fi Mawaqifil Ashab, karya Syekh Muhammad Salih Ahmad Al-Gharsi. Jadi kalau nak kitab ni bolehlah, cuma dia kitab ni ada edisi Arab. Jadi insya-Allah saya akan guna sebagai panduan lah untuk kuliah kita yang berkait dengan fenomena yang berlaku terhadap sahabat, khususnya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini dia lebih tertumpu kepada persoalan-persoalan yang menjadi kemusykilan ataupun bahan-bahan fitnah ataupun samar-samar yang berkaitan dengan sahabat. Jadi insya-Allah kitab ini dia cuba memberi penjelasan kepada kita. InsyaAllah kalau kita khatam ni, kita akan nampaklah gambaran itu berkenaan dengan suasana yang berlaku di zaman sahabat itu. Mana kita nak berada di posisi mana, dalam keadaan macam mana, bagaimana tanggapan kita. InsyaAllah kita akan nampak para sahabat ini seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis sebagai contoh yang terbaik, generasi terbaik, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu sebagai khaira ummah ukhrijat linnas, generasi terbaik yang pernah Allah lahirkan ke muka dunia ini. Jadi sesuai dengan kenyataan Allah itu, mana kita nak tengok dalam aspek yang sepatutnya, berdasarkan kepada kenyataan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi dan pandangan ulama-ulama muktabar yang tercatat nama dalam sejarah bagaimana pandangan ulama. Baik, insyaAllah kita akan sambung perbincangan sebelum pergi kepada fakta tajuk besar, iaitu perkara-perkara yang mesti kita tahu bila kita nak baca sejarah. Sebelum kita sampai ke tajuk tu, kita nak sambung dulu. Misalnya berkait dengan kedudukan sahabat, kita nak lihat pandangan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Bagaimana pandangan beliau dalam kitab dia Al-Isabah itu. Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahawa kalau kita melihat dari segi sejarah, kita dapati bahawa sahabat itu mempunyai kedudukan yang besar. Bahkan para sahabat besar, sahabat-sahabat yang lama ini, kalau dia tahu seseorang itu sahabat Nabi, walaupun sekejap sahaja, walaupun sedetik sahaja menjadi sahabat Nabi. Kerana ramai juga di kalangan sahabat ni hanya datang ke Madinah, berimeh dengan Nabi, kemudian balik ke kampung setengah-setengah tu tak jumpa dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mati dalam Islam, maka dia tu dikira sahabat walaupun bertemu sekali sahaja, sebentar sahaja. Dan mengikut Hafiz Ibn Hajar, kita lihat bahawa Khulafaur Rasyidin, maknanya sahabat-sahabat besar Nabi yang menjadi orang utama, barisan hadapan yang menegakkan agama ini, mereka akan memberikan penghormatan yang begitu tinggi kepada sahabatnya walaupun jumpa dengan Nabi itu sekali sahaja. Kenapa? Kerana mereka faham suhbah itu, nilai suhbah itu, nilai musahabah itu, nilai menjadi sahabat Nabi itu, nilai dia tu. Perkara ini difahami oleh para sahabat yang lama-lama tu, para sahabat yang senior tu, dia faham tu. Jadi kita dapati mereka memberi penghormatan yang tinggi.
Yang mana tuan kita ni kata, kalau kita nak sebut lah, banyak sangat lah contoh-contoh kenyataan yang kita sebut sebagai asar-asar yang kita boleh lihat dalam kitab-kitab yang menjadi dalil yang terang bahawa para sahabat Nabi ni dia sangat menghormati sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat lain lah, walaupun kita tak kenal nama. Kalau duduk jauh-jauh dia ambil kira tu, kerana mereka memahami nilai sahabat. Bahkan mereka memahami bahawa tidak ada sesuatu pun yang menyamai bersahabat dengan Nabi ni berdasar kepada seperti mana disebut dalam hadis-hadis sahih. Manusia ni, kita semua ni hebat setama tinggi setama mana pun, sampai peringkat wali pun tak ada Nabi sebut dalam hadis secara khusus tentang kita. Tapi sahabat Nabi ni banyak. Kalau kita belajar hadis bab manaqib sahabat tu, Nabi sebut. Bahkan kalau dalam kitab-kitab besar Bukhari ke Muslim, dia akan sebut di mana-mana kitab lah tentang kelebihan-kelebihan sahabat, manaqib sahabat itu. Sebab itulah ulama sebut setinggi-setinggi wali, misalnya tak boleh wali tinggi setara mana pun, dia tidak boleh mengatasi sahabat, serendah-rendah sahabat. Kedudukan sahabat tu nilai dia tu. Jadi saya sebut ini tujuannya supaya kita nampak. Bahkan dalam kitab-kitab baru, saya duk tengok mana penulis-penulis baru, kalau misalnya di kawasan Arab, di tanah Arab lah, di dunia Arab, Mesir ke mana, dia sudah mula memahami, sudah ada benda ni. Lama dah, cuma dia cuba promosi ke seluruh dunia supaya sahabat ini dijadikan satu sukatan dalam pelajaran. Kalau di tempat-tempat lain, di Saudi, di Mesir pun ada dah, tapi tempat kita ni tak ada lagi sebagai satu sukatan yang penting. Seperti mana tokoh-tokoh dunia diperkenalkan oleh anak-anak kita. Hak buat kapal terbang, siapa dia? Hak buat telefon, siapa dia? Kenal belakang. Tetapi anak-anak kita tidak didedahkan dengan sahabat dengan sebaik-baiknya. Kalau sahabat ni dari segi mindanya dia paling tamadun, paling cemerlang minda dia. Banyak benda-benda baru yang sahabat buat sebagai pencetus kepada benda-benda baru. Tapi oleh kerana benda tu tidak didedahkan, jadi dalam kitab ni dia tidak dedah benda-benda begitu. Jadi insya-Allah lah kita berhasrat bila habis ni kita bincang pula sahabat dari konteks pembangunan, dari konteks kemajuan sahabat itu. Dia punya advance, kita kata pemikiran sahabat tidak bersifat takhalluf, tidak mundur. Dari aspek mana tu? Waktu tu dia ada kitab khusus pula nak menceritakan tentang sahabat, betapa majunya pemikiran sahabat. Sebab apa sahabat itu maju? Kerana dia mengaji dengan manusia yang paling maju. Tok guru dia tu paling maju atas dunia. Siapa dia? Nabi SAW. Cuma dalam kitab ni dia tidak dedahkan aspek itu. Cuma kita nak lihat dari situ mana perkara-perkara yang berlaku di zaman sahabat yang kira sebagai konflik lah, supaya kita dapat faham. Kata Allamah Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi ada sebut juga berkenaan dengan sahabat ini. Dia kata la yajuzu an yusaba ila ahadin min as-sahabati khata'un maqtu'un bihi idh kanu kullahum ijtahadu fima fa'aluhu wa aradu Allah azza wa jalla wa hum kulluhum lana a'immah wa qad ta'ahhadana Allah bil kaf amma shajara bainahum wa alla nadhkuruhum illa bi ahsani adh-dhikri li hurmati as-suhbah wa li nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an sabbihim. Kata Allamah Qurtubi rahimahullah, tidak harus sama sekali, maknanya haram, dosa besar, zindik setengah ulama kata, tidak harus dinisbahkan kepada mana-mana sahabat satu kesalahan secara putus. Sebut sahabat buat salah secara putus, secara muktamad, tidak harus. Khususnya yang berkait dengan perkara yang berlaku di zaman mereka. Sebab kita tengok kalau ada sahabat berlaku, dia sebenarnya banyak kita tahu sahabat ni ada buat salah gini-gini, banyak dalam hadis kita akan jumpa tu kalau kita ngaji hadis. Tetapi tidak ada satu pun kesalahan yang sahabat buat itu khusus di zaman Nabi, maka tidak ada warta daripada Nabi, cerita daripada Nabi ataupun daripada Quran bahawa sahabat itu dimaafkan. Memang tak ada. Misalnya kita jumpa dalam hadis kata Nabi sebut sahabat ni salah, senyap gitu, tu hadis pelawak.
Sahabat ulama kata boleh kena, pasti begitu. Kalau ada sebut hadis, sebut sahabat dia teruk buat kejahatan, maksiat, senyap gitu. Tak ada sebut Nabi maafkan dia, tak ada sebut Allah SWT turun ke ayat maafkan dia. Itu salah satu bukti bahawa hadis itu bermasalah. Sahabat dia kena, pasti begitu. Jadi kenapa Alamah Qurtubi kata begitu? Tak boleh kita nak isbahkan kepada sahabat dia ni salah, khususnya kesalahan besar secara muktamad, seolah secara sharih, secara terang. Kerana mereka semua itu ijtihadu. Mereka tu berijtihad dalam apa sahaja yang mereka lakukan, khususnya sahabat-sahabat besar. Hadirin hadirat kena ingat, umumnya dalam sejarah ni kalau ada sebut hal-hal yang berlaku tentang sahabat, hak sebut dalam hadis lah, kita kata tak, umumnya sahabat-sahabat besar. Kalau sahabat-sahabat hak biasa ni tak sebut dalam cerita, sebut umum gitu. Umumnya banyaknya sahabat-sahabat besar. Kalau sahabat kita kata sahabat kecil lah, sahabat yang tidak sahur nama dia, jarang-jarang hak banyak jumpanya sahabat-sahabat besar ni. Jadi nak nisbahkan kesalahan secara putus terhadap sahabat-sahabat besar secara khususnya tak boleh, sebab mereka itu ahli ijtihad sebenarnya. Dan mereka dalam kesungguhan apa yang mereka buat tu, mereka bermaksudkan redha Allah Azza wa Jalla. Mereka semua adalah merupakan imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita dalam agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita supaya kita menahan diri kita, sama ada dari sudut sangkaan kita atau dari sudut hamburan lidah kita ni terhadap sahabat. Kita tidak boleh kata sesuatu yang memburuk ke sahabat, tidak boleh. Kita tidak boleh sebut tentang mereka melainkan bi ahsani dzikr, dengan sebaik-baik sebutan. Kalau nak sebut, kena sebut dengan sebutan yang baik sahabat ni, kerana hormat dari nilai persahabatan, kerana hormat nilai persahabatan, dia ada kehormatan. Hak tu dia ada kehormatan. Dan kerana faktor Nabi SAW larang daripada mencerca sahabatnya dalam banyak hadis lah, yang mana hadis-hadis tu telah pun kita sebut sebelum ini. La tasubbu ashabi, janganlah kamu mencerca sahabat-sahabatku. Dan sesungguhnya Allah ni, kata Qurtubi lagi panjang dia sebut ni, hampir setengah muka surat dia sebut. Kenapa sahabat, mana ulama kita sebut benda-benda gini dengan serius dalam kitab ni? Kenapa? Kerana mereka tahu sahabat ni menjadi sasaran musuh-musuh Islam. Mereka tahu sahabat ni menjadi sasaran, dicerca dan sebagainya, diberi gambar buruk sahabat ni, sehingga orang kita tengok sahabat tidak nampak hebat lah, tak nampak hebat, bahkan rusing kalau tengok kepada sahabat. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan mereka dan telah menyatakan secara terang dalam Al-Quran bahawa Allah redha kepada mereka. Itulah ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu, ayat yang kita baca dah sebelum ni. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ayat tu kena kepada semua sahabat itu ayat tu. Dia kata berkait, dia sebut lagi, Syekh Qurtubi sebut lagi. Kita akan tengok, walaupun kita dapat tiadalah cerita-cerita daripada jalan riwayat yang pelbagai, adalah cerita dari riwayat disebut, tapi hak tu pelbagai riwayat tu, bukan seriwayat, pelbagai riwayat yang datang daripada Nabi. Ada disebut misalnya cerita Talhah, dia lain sebut misalnya cerita Talhah, sahabat besar Nabi itu, dalam pelbagai turuk, banyak turuk yang sahih, yang mana Nabi sebut bahawa Talhah itu seorang syahid. Talhah tu syahid. Anna Talhata syahidun yamshi ala wajhil ard, bahawa Talhah itu seorang yang syahid, mati syahid, yang sedang berjalan di muka bumi masa dia hidup lagi. Nabi sebut tu, kalau nak tengok orang syahid tu Talhah tu sedang berjalan atas muka bumi, Talhah itu. Walaupun kita tengok selepas daripada Nabi wafat itu ada berlaku ke cerita peperangan, macam-macam dituduh bahawa dia tu penderhaka, orang yang melakukan maksiat. Talhah itu cerita ada disebut gitu. Kita nak terima cerita tu, kalau nak terima hadis Nabi yang sahih, kita pilih.
Sebab Nabi tak jamin kita terima sejarah kita selamat. Tapi kalau kita terima hadis, Nabi jamin kita selamat. Sepatutnya umat Islam yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi, apa maksud kalau kita belajar usuluddin lah? Apa maksud iman bil rusul tu, apa maksud? Yani amantu bima jaa bihi rusul. Maksud kita beriman dengan Rasul, kita beriman dengan ajaran dia bawa tu lah. Tu maksud beriman dengan Rasul. Dah kalau kita beriman dengan Rasul, Rasul kata Talha ni syahid, kita kata dia ni isyan, asin, pemaksiat, kita kata. Tidakkah kita sebenarnya kita telah canggah hadis Nabi tu? Nabi sebut sahabat dia ni syahid, duduk tengah berjalan atas muka bumi. Masa hidup lagi Nabi sebut dah Talha tu syahid. Tiba-tiba macam-macam kata kepada Talha. Jadi benda-benda gitu kita akan tengok selepas. Dia ada beberapa, lebih kurang 12 garis panduan yang perlu kita ikuti bila nak membaca sejarah ini. Disebut kata Talha ini tidak mati syahid. Ada yang sebut Talha ini tidak mati syahid. Cuba kita gambar tidak mati syahid macam mana. Nabi sebut dia tu syahid, yamshi ala wajhil ardi. Macam mana boleh kita katakan dia tu tidak syahadah? Sedangkan Nabi sebut begitu. Lepas tu kalau kita kata dia tu tidak syahid, bermakna kita kata dia tu berperang tu bukan kerana taat kepada Allah, kerana hawa nafsu. Akan jadi lagu tu. Sebab orang yang berjual, dalam hadis Nabi sebut kan, orang yang berjual di sepadan, kita kata di perbatasan itu, adakah dia akan syahid? Ada dalam hadis sebut, Nabi kata, ada sahabat tanyalah, dia perang tu kerana sama ada nak tunjuk dia tu berani, kerana nak mempertahankan tanah air dia. Jadi syahid. Kalau tu Nabi kata sesiapa yang berjual li i'la'i kalimatillah, dengan maksud tu tak kira lah, asalkan ada maksud tu, maka dia syahid. Dia syahid. Jadi bila disebutkan Talha ni tidak syahid, mana dia berjual tu bukan atas rasa taat, tapi atas rasa hawa nafsu. Itu kenyataan itu sebenarnya bercanggah dengan hadis-hadis yang begitu yang banyak, berbagai turut yang menyebut kata Talha ini. Akhiratnya benda tu kita akan bincang akhiratnya. Dia ada khusus tu berbincangan dalam kitab ni. Ini sebagai mukaddimah. Dan antara bukti lagi yang menunjukkan kepada kenyataan itu, kenyataan yang Nabi sebut tentang sahabat dia adalah hadis yang sahih. Ada Nabi sebut bahawa perkara ni semua ni yang saya sebut ni kita akan bincang secara detail akan datang. Ini sebagai mukaddimah. Ada hadis sahih yang menyebutkan bahawa pembunuh Az-Zubair masuk neraka. Pembunuh Az-Zubair itu masuk neraka. Misalnya Nabi sebut basyriqatila Ibn Safiyah bin Nar, sampaikan berita gembira, orang yang bunuh anak Safiyah itu dia akan dapat neraka, dia akan masuk neraka. Orang yang bunuh Az-Zubair akan masuk neraka. Berdasar kepada hadis ni, dan banyak lagi hadis-hadis lain, jelas sebenarnya bahawa Talha, Zubair ghairu asiyin, mereka ini tidak ahli maksiat. Berdasar pada hadis dia tidak ahli maksiat, walaupun dia mati nampak perang dengan pemerintah pun. Ini masalah ijtihad. Kita kena tahu zaman itu zaman fitnah yang sangat kelam fitnahnya, gelap fitnahnya. Kita akan tengok selepas ni dia akan sebut. Dan bukan berdosa dia tu. Misalnya ada disebut ramailah. Misalnya Imam Syafi'i sendiri pernah ditanya, sini dia tak sebut, cuma di tempat lain. Sini dia sebut kata ramai di kalangan ulama bila ditanya mereka tentang bagaimana kita nak menentukan sikap kita, bagaimana kita nak menentukan sikap kita terhadap peperangan sampai perekat mati ramai gitu mu di zaman sahabat terperang sama sahabat tu, apa yang kita nak kata kepada mereka ini? Setengah-tengah tu perang dengan kerajaan yang sah, kerajaan sama ada Sayyidina Ali ke, Sayyidina Muawiyah ke, tak kira lah. Tapi hak perang tu lawan mereka tu sahabat juga. Bagaimana kita nak kata kepada mereka? Ada ulama yang ditanya demikian. Apa jawab mereka? Ulama jawab. Ni jawapan ni kalau kita rujuk banyak kitab, memang ulama sebut begini. Apa disebut? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Guna ayat Quran. Tak perlu soal lah apa yang berlaku kepada mereka, tak perlu kamu soal.
Mereka itu merupakan umat-umat yang telah berlalu, meninggalkan kita. Kalau kita lah ni, dalam nisbah kita lah ni, meninggalkan kita jaraknya 1400 tahun lebih lah kita kata. Meninggalkan kita. Lahama kasabat. Untuk mereka apa yang mereka lakukan, dan untuk kamu apa yang kamu lakukan. Jangan kamu persoal apa yang mereka lakukan. Jangan kita nak menjadi hakim ke atas perbuatan yang mereka lakukan. Kita ni jarak dengan mereka 1400 tahun lebih. Kita nak jadi hakim. Sedangkan kita tengok misalnya Ka'ab bin Malik misalnya, sebagai contoh ramai lah. Misalnya Ka'ab bin Malik antara contoh sahabat yang berkecuali, tak terlibat dengan mana-mana peperangan. Misalnya Ka'ab bin Malik tak terlibat. Kita kena faham, di zaman sahabat ketika berlaku peperangan konflik ni pun ramai sahabat yang tak boleh nak menentukan posisi mereka. Tak tahu kita dia nak duduk alik ni ke, alik Aisyah ke, alik Sayyidina Ali ke, alik Muawiyah ke, alik Sayyidina Ali ataupun alik tak boleh nak menentukan sikap. Sebab apa? Dia tengok-tengok tu macam ada samtira lah, ada sesuatu yang tak kena ni. Jadi mereka mengambil sikap berkecuali. Kalau kita duduk alik ni, tu orang Islam juga. Macam mana nak buat? Akhir sekali mengambil sikap berkecuali. Kalau orang yang hidup di zaman tu pun ramai sekali yang berkecuali, kenapa kita berani menentukan sikap siapa kata Muawiyah ni zalim, Sayyidina Ali zalim? Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kata At-Taftazani, dia kata wajib kita menghormati sahabat sampai ke peringkat mengagunkan sahabat, letak tinggi kedudukan sahabat. Hadirat kena ingatlah apa yang saya sebut ni, yang tuan kita ni sebut ni, kita hanya bincang apa yang yang ulama telah bincang, telah sebut. Ulama nak boleh buat kenyataan begini, dia buat kajian. Cuma kita baca apa yang mereka sebut, kita cuba faham bagaimana salafus soleh kita faham dalam konteks sahabat. Muka sahabat ni dia bincang dalam bab usuluddin, dalam furu' usuluddin lah. Sahabat dia bincang situ. Dia tak bincang dalam fiqh sahabat ni. Perbincangan sahabat ni dia ada dalam bab usuluddin. Kalau kita ngaji kitab usul, dia ada dalam bab sahabat tu. Dia tidak bincang dalam bab fiqh. Makna benar dia berkait dengan agama, usul agama pula tu. Maksud saya sebut begitu tu makna kaitan sahabat, bukan sahabat, kaitan sahabat tu. Sahabat ni berkait dengan agama sebab dia bawa Quran. Dia hadis tu tidak dikatakan hadis kalau tak ada nama sahabat dalam sanad itu. Tak boleh. Tak ada sahabat tak boleh, tidak jadi hadis. Mana hak kita kata hadis mesti ada sahabat. Tabi'in setahu mana pun dia ambil dengan Nabi tak diterima. Secara umumnya begitu. Secara umumnya begitu. Itu kedudukan sahabat. Sebab tu Taftazani kata, At-Taftazani kata wajib mentakzim sahabat ini dan menahan diri, bercermat daripada kata apa-apa kepada mereka, celaan-celaan kepada mereka. Dan kita andaikan apa yang berlaku kepada mereka yang berupa fakta-fakta ataupun cerita-cerita, katakanlah ada cerita-cerita yang menyebutkan bahawa mereka ni teruklah, yang boleh menyebabkan cedera peribadi sahabat. Kalau ada, kita tengok dalam kitab-kitab, kita kena takwil ke arah kebaikan. Kita kena takwil benda tu ke arah kebaikan. Tak ada keandaian lain yang lebih bersifat positif terhadap sahabat. Ada ke tidak? Kalau ada, dan memang kita kena buat begitu. Dah waktu tu bukan untuk sahabat saja tu. Misalnya kita dengar kata sahabat gini-gini, teruklah ada dalam kitab sejarah misalnya. Kita kena takwil, kita kena faham maksud dia tu ke arah kebaikan. Memang begitu. Dah ni sebenarnya ajaran ni bukan untuk sahabat saja, untuk siapa-siapa pun. Kita ngajilah hadis mana-mana pun memang kena sangka baik. Kalau semata-mata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau datang apa-apa berita kepada kamu kena cek dulu. Takut orang bawa tu dia fasik, tak betul, ataupun penyampai berita pada dia tu orang fasik, ada maksud yang tersirat. Kenapa suruh tabyin, suruh siasat tu? Takut kita membuat keputusan dengan cara yang zalim, yang tidak betul. Tak boleh. Sama kita, kalau ada orang cerita kepada kita tentang kawan kita ataupun siapa saja gini, apakah kita terima selalu? Kita tidak akan terima selalu. Bahkan kita siasat dulu. Mana benda tu secara akhlak sesama kita pun begitu.
Apakah dengan para sahabat radhiyallahu anhum? Jadi bila hadirat baca kitab-kitab, baca buku sejarah tepuk sahabat, dia jangan terima selalu. Tak boleh terima selalu. Kalau kita nak terima, kena siasat dulu. Cuba siasat malam. Dan ulama kita bila dia sebut gitu, dia telah siasat dah. Ulama-ulama kita ni buat kajian semua dah, data-data tu. Buat kajian semua sehingga dia berani kata. Khatib Baghdadi kata tak ada satu pun riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa sahabat tu teruk, sahabat ni jahat dan sebagainya. Tak ada. Kalau ada sedua, masih terdedah pada takwilan yang pelbagai. Banyaklah kita boleh faham. Lebih-lebih lagi kata Syekh At-Taftazani, lebih-lebih lagi kalau sahabat yang cuba hendak ditahmah itu adalah terdiri dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang turut serta dalam melakukan bai'atul ridwan itu, dan orang yang turut serta dalam peperangan Badar, Uhud, perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Kerana ijma' ulama telah sepakat, ulama telah ijma' bahawa ni sahabat-sahabat Nabi hak khususnya, hak terlibat, hak muhajirin, golongan ansar yang turut serta dalam bai'atul ridwan, yang turut serta dalam peperangan mula-mula Badar dan Uhud dan perjanjian Hudaybiyah, sudah disepakati bahawa mereka ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Cuba hadirat tengok, Sayyidina Uthman itu pernah Nabi kata bila dia beli satu sumber air Yahudi di bumi Madinah dengan begitu besar kosnya, lepas tu dia wakafkan free. Siapa dia nak mari ambil air, mari ambil. Dia beli satu telaga orang Yahudi, sumber air yang penting di bumi Madinah pada waktu itu. Bukan sekadar kegunaan seharian di rumah, tapi untuk di air, untuk siram tanaman dan sebagainya. Selepas dia beli itu, Nabi sebut tidak akan ada dah amalan yang boleh membinasakan Uthman ibn Affan. Tu Nabi sebut hadis sah. Tu hadis sah. Enggak, Nabi ni bila dia kecek tu wahyu, tidak pakai ta. Nabi ni bila bercakap tu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu tu Nabi bila bercakap. Kita kena ingat dari segi falsafah lah tak kita tengok. Kita ni ada tempat kita rujuk yang mana dia dipelihara oleh Allah, Nabi. Orang lain tak ada, agama lain tak ada. Sama ada kita kata Buddha ke, hingga Hindu ke, misalnya kita kata pengasas dia tu hebat tak mana pun, tak ada jaminan daripada Tuhan. Nabi Isa tak ada Tuhan jamin dia. Bahkan ulama kata selepas tak ada 50 tahun selepas mati dia, tak apa hilang keaslian kitab Injil. Bahkan kitab Injil itu pernah hilang mengikut Yusuf Qaradawi. Kitab Injil itu pernah hilang ke muka dunia ni 300 tahun lebih, tak wujud di muka dunia. Selepas Ghazwul Babiliyin itu, selepas peperangan Babylon tu, dia hapus semua. Dia nak lenyapkan agama Kristian. Dia bakar, dia bunuh habis segala padri. Sehingga pernah 300 tahun tak wujud. Orang tak boleh nak tengok kitab Injil. Kat Nabi Isa pun mati tak ada tinggal apa-apa. Tapi Nabi dah. Nabi Muhammad SAW ni dua mukjizat dia, Quran dengan hadis. Quran dengan hadis tu mukjizat juga. Mana ada kata-kata manusia terpelihara seperti terpeliharanya hadis tu? Tidak ada. Sebab itulah kita itu gagahnya orang Islam ni, situ gagah orang Islam. Mungkinlah pernah satu ketika orang boleh momokkan sahabat, orang boleh kutuk sahabat, tetapi bila kita guna mana ilmu hadis, ilmu dirayah, ilmu riwayat, tak lagi. Kamu nak kata ke dia tu mana dalil, awak mari dalil. Kita nak tengok siapa dia cerita. Sebab dalam Islam dia ada metod dia, dia ada kaedah dia, dia ada tarik dia. Dia tak boleh terima gitu. Sebab itulah ahli-ahli sejarah kata, kalau sekiranya kita nak timbang, kita nak ukur, nak analisa fakta-fakta sejarah dunia berdasar pada metodologi hadis, sahabat sejarah tak boleh pakai. Nak pakai kawan. Kita kata cerita hantu, tak ada siapa dia tak kenal hantu. Lepas tu, betul ke cerita tu? Cuba kaji. Lah ni pertika, lah ni ahli sejarah di Malaysia dia pertika. Ya, hantu ni orang Melayu. Pulak ni. So kata dia tu Cina. Mengiringi Puteri Halipu mari daripada tanah besar. Lepas tu lagu ni.
Sebab dia tak ada satu kita nak boleh pergi atas ke dia. Cerita tu tak ada. Tapi Islam ni dia ada Quran, dia ada hadis. Lepas tu dia ada kaedah yang sangat halus, yang sangat seni, yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kaedah yang ada dalam mana-mana bangsa, mana-mana ajaran. Tak ada. Disiplin ilmu dia tu kukuh sungguh. Siapa ngaji 10 tahun tak selera lah kadang-kadang. Dia punya kaedah dia. Dah banyak pula lah ayat-ayat Quran yang terang sebut tentang kedudukan sahabat, yang kita telah sebut dah sebahagian. Dan sebenarnya dalam kitab ni ada khusus. Ulama kita ni ada buat kitab khusus lah. Mana ayat-ayat Quran yang secara langsung sebut tentang sahabat. Banyak ayat-ayat yang sedemikian, yang mana kita baca dah dalam kitab ni. Dan sebahagiannya kita buat dalam bentuk terjemahan tu, boleh tengoklah situ. Secara ringkasnya begitu. Dan hadis-hadis yang sahih dan pendetailan dia, huraian secara terperinci dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, kitab-kitab manaqib sahabat, yang mana kita dapati Nabi SAW dengan serius, dengan tegas memerintah supaya kita membesar, mengagungkan sahabat ini, letak sahabat ini di tempat yang sepatutnya. Dan kita menahan lidah kita daripada mencerca mereka, di mana Nabi pernah bersabda, akrimu ashabi fa innahum khiyarukum, wa qala la tasubbu ashabi, al-hadith, wa qala Allah fi ashabi. Ini contoh. Misalnya Nabi sebut, muliakanlah kamu, hendaklah kamu memuliakan sahabatku, kerana kerana mereka, yakni sahabat itu khiyarukum, orang yang terpilih di kalangan kamu, orang yang paling terpilih di kalangan kamu. Dan Nabi sebut juga, janganlah kamu mencerca para sahabatku. Dan Nabi juga sebut dalam hadis yang Allah dengan erti beringatlah, cermatlah. Beringat tentang sahabat aku ni, kena beringat. Nabi pesan. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis ini, merupakan isyarat Nabi bahawa sahabat dia satu ketika akan menjadi sasaran serangan daripada musuh-musuh Islam. Nabi isyarat dah dalam hadis. Sebab tu Nabi Allah fi ashabi, beringat tentang sahabat aku. Itu maknanya Nabi isyarat akan berlaku. Selagi Nabi isyarat juga, kita ni jangan bermudah-mudah dengan sahabat. Sebab kesan dia neraka, kesan dia boleh terjumuh dalam neraka, kesan dia boleh rosak akidah. Misalnya kalau ada orang menafikan bahawa Sayyidina Abu Bakar tidak sahabat Nabi, memang jelas kafir dasar pada ayat Quran. Jelas kafir tu. Sebab satu hukum qat'i dah. Qat'i tu. Satu secara qat'i dah dalam Quran sebut. Ketika di dalam gua, ketika nak hijrah tu kan, wa idh qala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dia kata siapa tu sahabat? Kata siapa? Syiah boleh royak kata siapa tu? Ingat ketika Nabi Muhammad kata pada sahabat dia, Sayyidina Ali kau ada tu ya? Sayyidina Ali duduk mana? Sayyidina Ali tak gitu tu, tak ada khilaf tu, mana-mana tafsir Syiah pun kita tengok dia kata Abu Bakar. Tafsir Syiah boleh kata Abu Bakar. Lepas tu Quran tu benar tu kata wa il qala li sahibi, ingatlah ketika Muhammad kata kepada sahabat dia, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bimbang, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita tu Nabi seorang ke siapa dia? Termasuk tu berkait. Sebab tu kalau siapa dia menafikan Abu Bakar sebagai sahabat, memang kafir secara terang. Tak ada khilaf tu. Kata Hafiz Ibn Hajar, tadi Hafiz tadi kita kata Al-Asqalani, ini Al-Haythami, Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata mana? Dia kata wajib seseorang itu menahan diri dia, al-imsak. Imsak ni menahan diri dia supaya tidak buat komentar tak terkalu lah terhadap apa yang berlaku di kalangan sahabat itu. Walaupun dia nampak benda tu ada dalam kitab-kitab sejarah yang disebut dalam lembaran-lembaran sejarah, disebutkan, ada disebutkan. Khususnya lebih-lebih lagi puak-puak jahil dari kalangan puak-puak Syiah Rafidhah dan ahli-ahli bid'ah ni.
yang menyebut tentang keburukan sahabat. Buruk sungguh sahabat. Misalnya Khomeini sebut dalam kitab dia, dia kata kalaulah sahabat seteruk ni, berkemungkinan dia akan ubah Quran. Atau orangnya, kita sebut orangnya tu. Khomeini sendiri kata, kalau setahun ni sahabat, peribadi sahabat, setahun ni teruk sahabat. Siapa Aisyah racun Nabi. Aisyah tu anak siapa dia? Anak Abu Bakar. Hafsah racun Nabi. Hafsah tu siapa? Anak Sayyidina Umar. Tengok ni, bukan sekat pok je jahat, anak pun jahat juga. Kalau setahun ni jahat, tak ada kemungkinan kalau dia ubah Quran. Tu dia ada sebut tu. Kita boleh tunjuk teks dia tu, ada sebut gitu. Tu gapo dia orang panggil tu, ragu dah tu. Kalau kita letak paling kurang ragu tak boleh dah tentang Quran ni. Ragu boleh jadi kafir dah tentang Quran ni. Quran ni. Sesungguhnya Nabi SAW ada bersabda, apabila disebut idza dzukira ashabi fa'amsiku, apabila disebut ke hal yang tidak baik terhadap sahabatku, kamu diam. Jangan turut dia, kena tahan. Jangan kamu turut serta, jangan duk japuk lah. Kalau ada kita baca, kalau kita dengar orang sebut tentang keburukan sahabat, ada sahabat nampak tak comel lah, tak comel. Ke orang kita ni baca dalam kitab sebut Saidina Hasan nikah 400 pun dia berani kecek. Memang dia lah kita kata kena beringat lah selepas ni, kena beringat. Memang ada dalam kitab, tapi kita mana sabar. Kita perlu ini maknanya macam satu usul lah ni. Dua ngajar kata sebut Saidina Hasan ni nikah sampai 400, lepas tu nak nikah lagi sampai jerit-jerit nak jadi bakal tok tua dia. Sebab apa tu? Bukan kita sendiri anak. Dia takut dia jadi rasa benci kepada cucunda Nabi SAW. Nya cerah pula anak aku muka ni 390 orang dah dia cerah ni. Dia 4 sama bini. Dia nak nikah seorang lagi, dia cerah seorang, jadi 3. Jadi cukup kota sama. Sampai 400. Kata jalo. Lagu tu lah kata ketua muda surga perangai. Jalo ke begitu? Tapi orang kita luar ngajar kena sebab benda-benda gitulah yang kita tekan sangat ni. Kena beringat lah tu. Tu cucu Nabi lagi, sahabat Nabi lagi. Ini bukan persoalan Syiah saja ni. Kita sebut ni bukan persoalan Syiah saja. Kita kadang-kadang jadi terdedah pada benda. Jadi galik bila baca kitab tu. Muka kitab benar. Tu okey orang jahil tulis kitab. Dia bukan masalah jahil, masalah mentaliti, cara tulis kitab tu. Cara metodologi dia tu. Bukan persoalan nak tulis kitab. Memang dia kenal, dia boleh reti baca Arab. Tetapi sejauh mana bila dia tengok fakta, ni orang panggil kalau bahasa Kelantan dia tu berasa bikah lagu mana terhadap sesuatu fakta tu. Kritis ke tidak dalam menilai sesuatu fakta itu. Tu persoalannya. Akhirnya kita tengok mana ulama buat pembahagian. Penulis sejarah ni ada berapa bahagian. Siapa disebut bahawa penulis hak ciri-ciri gini, memang dia ni mendedahkan diri dia dalam neraka. Dengan tulis tu bukan jadi boleh pahala, masuk neraka gitu. Kita tengok akan datang penjelasan daripada ulama kita. Bunyi menulis kitab, menulis kitab ni kata boleh jadi sepoi Masyuti, menulis kitab. Pahala besar. Tu kalau tulis hak betul. Tapi kalau tulis hak tak betul sebab kecek gini penceramah, kalau ayat hak tak betul bukannya boleh pahala. Dia nak boleh pahala ni kalau sebut hak betul. Hak sahih kalau sebut hak tak betul, dengar kita sebut kecuali nampak buruk sahabat, bukan boleh pahala lah betul, boleh dosa. Jadi benda-benda gitulah yang perlu kita faham. Yang menjadi kewajipan kepada kita, kepada setiap orang yang dengar sesuatu berita buruk tentang sahabat ni, dia mesti wajib pada dia dia memperteguhkan diri dia cek cerita tu betul ke tidak. Janganlah dia terus terima selalu sehingga dia kata sahabat ni begini semata-mata. Tengok riwayat dalam kitab ataupun dia dengar mana-mana orang sebut, maka dia pun kata sahabat ni teruk. Semata-mata begitu. Bahkan mesti dia analisa cerita tu sehingga sah nisbah kejahatan itu pada sahabat, nisbah benda-benda tak baik tu. Lepas tu bila dia sudah dapati cerita tu betul, sahih, katakanlah cerita tu sahih, ada cerita sahih, sahabat ni teruk misalnya, teruk satu kes berlaku misalnya, ada sahabat tu katakanlah berlaku itu, dia jumpa, apakah dia terima lalu?
fahina idzin alwajibu an yaltamisa lahum ahsanat ta'wilat. Wajib pada dia pula bila dia tahu ada cerita yang sahih tentang sahabat, cerita tak baik, wajib pula dia kena fikir bagaimana nak takwil dengan takwilan yang baik dan takwilan yang tepat. Kenapa? Kerana kedudukan sahabat ni sangat besar. Kita nak elak sahabat ni tercedera peribadi mereka. Kerana sahabat-sahabat ini masyhur dalam manakib mereka, tentang kelebihan mereka. Gitu. Jadi kita beringatlah. Dan apa-apa yang berlakulah tentang sahabat, misalnya munazaat, muharabat, kita kata yang berlaku peperangan, konflik, perbalahan yang berlaku di kalangan sahabat. Ulama sudah sebut dah, sahabat ni dia balas tak ada. Tak boleh nak sabit sahabat ni balas kena jawatan, tak ada. Tak ada. Mengikut kajian ulama ni, di zaman Sayyidina Uthman itu, sahabat anak-anak beranak dia yang pegang jawatan tu memang lebih 50% lah pegang jawatan dah sebelum zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar. Bahkan setengah-setengah tu zaman Nabi ada dah pegang jawatan. Oleh kerana memang Sayyidina Uthman ni dia popok Umawi, dia popok pemimpin. Memang popok dia tu popok pemimpin, popok dia tu dia pegang jawatan. Misalnya Yazid ni ada ambil Muawiyah. Yazid anak dara tu apa arok lah kena dalam sejarah tu. No, tu parok nak lah kena dalam sejarahnya. Ni abang dia, ni ada nama Yazid. Pegang jawatan pemimpin tentera Nuh zaman Nabi lagi. Zaman Nabi lagi. Kita tengok dalam sejarah. Tu. Mana hebatlah dia tu. Keluarga pemimpin. Sedangkan kita tengok dalam hadis-hadis kan Nabi ni, dia punya reti bahasa. Kalau bahasa Kelantan punya reti bahasa. Dia nak mengajar nilai biar reti bahasa. Jangan duk mengaji saja tapi jadi tak reti bahasa. Biar kita ni reti bahasa. Sehingga Nabi pernah satu kaum tu ada berjasa pada Islam, Nabi suruh hormat penduduk situ. Dan hadis ada sebut hormat penduduk kawasan itu. Kalau dia dulu popok dia tu pernah menjadi pejual di zaman Nabi, pernah menjadi pejual, kena hormat pun. Nabi suruh hormat. Ada kelebihan sebut dalam hadis. Orang akan baca sampai hari kiamat hadis tu. Gak ni sahabat ni perang. Sahabat ni bila Nabi mati tak berhenti perang lagi. Peperangan Tabuk tu, peperangan terakhir, lepas tu perang lagi Nabi ni. Sahabat-sahabat Nabi tak berhenti perang. Dah murtad kat mana? Tak ada seorang pun sahabat Nabi murtad di Mekah dengan Madinah. Ulama sebut tak ada seorang pun. Hak murtad ni hak duduk di pinggir-pinggir luar pada jazirah. Hak saya nak bakar. Cuba tengok kalau kita baca cerita tentang murtad. Mana perang? Ada perang di kawasan Ummul Qura. Ada perang di Madinah. Cuba perhati molek kalau baca sejarah. Bagaimana tentera Abu Bakar ni zaman tu perang memerangi orang murtad. Mana perang tu? Ada perang di Madinah, dekat-dekat Madinah jauh-jauh sikit sebelah alik sungai tu. Tak ada. Hak duk penuh hak jauh ni. Siapa nak bila nak atas berita kemenangan tu dengar guna kuda mari. Laju guna kuda. Noyaknya jauh tu. Mana sahabat-sahabat yang baru-baru masuk Islam. Tu. Lepas tu setengah-setengah tu pokok hak tidak pernah tengok Nabi, tidak sahabat lah, tapi dia masuk Islam dah zaman Nabi ramai jadi murtad. Sahabat sahabat besar di Madinah dengan Mekah tak ada seorang pun. Syiah tak boleh nak sebut nama. Kalau kita minta dia tak boleh nak sebut. Tak ada. Ulama sudah boleh pasti kau tu. Jadi kalau ada tak murtad ada. Tetapi mengikut catatan ahli-ahli sejarah ni, sebenarnya hak murtad itu bila Abu Bakar perang, Abu Bakar memerangi riddah ni, majoriti masuk Islam semula, rujuk kepada agama. Minoriti, jumlahnya sedikit yang kekal di atas kekufuran itu dan mati di atas kekufuran itu, jumlahnya tidak lama. Hak tu ulama sebut gitu. Bapa kita tak sebut tu. Bapa kita tak sebut ni, nampak sahabat murtad. Tengok sahabat murtad, iyalah sahabat mana? Cuba ayat Makkah ke Madinah, kau duduk mana? Cuba ayat biar terang kita nak dengar. Tak boleh nak sebut. Kena beringat satu perkara, dia kata cacian terhadap sahabat, tomahan jahat terhadap sahabat itu, kalaulah perbuatan keji, perbuatan mencela sahabat itu, kalau setengah-setengah sahabat
Kalaulah berlaku dengan sebab kejian, cerca sahabat, kata macam-macam sahabat, menyebabkan berlaku jadi bersalah dengan dalil yang qat'i. Misalnya, ada lagi orang kata Aisyah tu berzina dengan Safwan setelah turun ayat yang membersihkan Sayyidina Aisyah itu, Sayyidatina Aisyah itu. Ada lagi, katakanlah orang masih menganggap bahawa Aisyah itu masih lagi berzina. Oh, kita tahu berzina dengan Safwan, Syiah kata 2 orang berzina. Aisyah ni berzina ni 2 orang. Sebelum Safwan ada dah orang. Dia pun tak sebut dalam kitab dia, cuma dia kata ada lah. Katakanlah masih duduk anggap lagu tu lagi Aisyah setelah turun ayat membersihkan Aisyah itu, ataupun dan mengingkari bahawa ayah dia Abu Bakar tu tidak sahabat, memang jadi kafir. Dengan sebab tu. Tetapi kalau dia kata pada sahabat-sahabat lain, kalau tak jadi kafir pun mungkin boleh jadi bid'ah dan ahli fasik. Kalau mengikut Syekh Khatib Baghdadi ni zindik, apa zindik? Satu haji lagi nak jadi kafir, zindik ni. Satu tangga lagi, selapis lagi, selangkah lagi nak jadi kafir. Itu zindik, iaitu munafik peringkat tinggi, kelas 1. Tu disebut oleh ulama. Baiklah, itulah beberapa perkara insya-Allah minggu sebelum kita masuk pada fakta lain yang lebih penting. Sebab ini panjang. Ini panjang ni. Ini kenyataan. Jadi tuan kita ni dia tutup tajuk ni dengan kenyataan yang panjang juga lah. Hampir 2 muka surat, muka surat setengah. Kenyataan Imam Nawawi semasa mensyarah ke kitab Muslim tu, kita boleh rujuk situ. Jilid yang ke-15 syarah Imam Nawawi. Ni bagaimana Imam Nawawi sebut tentang sahabat dalam konteks ni kita bincang ni. Insya-Allah ni minggu seterusnya lah kita akan bincang ni. Dan selepas tu hadirat kita akan cuba sebelum bincang seterusnya tu dia ada tajuk penting selepas tu, umurun hammah la budda min at-tanbih 'alaiha. Perkara-perkara yang sangat penting yang mesti kita ambil perhatian. Bila kita nak baca kitab sejarah, wajib kita kena ada sekitar 13 usul. 13 perkara ni wajib kita kena ada supaya kita tidak tersesat dalam baca sejarah. Kalau tidak baca sejarah dengan maksud nak ambil kelebihan sahabat, tiba-tiba jadi benci pada sahabat kalau tak kena raya. Sebab itulah dia kena ada usul supaya kita tidak sesat. Jadi hak ni kita orang awal pun boleh terpelihara. InsyaAllah Allah akan jaga kita kalau kita ambil perhatian di atas perkara yang telah disepakati oleh ulama. Bila nak baca sejarah, hak ni mungkin letak depan beberapa perkara. Jadi rasa setakat itulah untuk malam ni. InsyaAllah minggu seterusnya kita akan bincang pula pandangan Imam Nawawi berkait dengan sahabat dalam konteks ini. Rasa setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.